Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Sihat? Seharap awak semua sentiasa dalam keadaan sihat, insya-Allah. Pada hari ini Ustaz akan mengajar subjek jenayat darjah 4 dalam bab yang kedua, iaitu kisos, yang mana kita akan sambung topik yang sebelum ni, iaitu berkenaan tentang topik pembunuhan. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'd. Marilah kita mulakan. Sebelum ini kita bincangkan tentang pengertian hukuman kisos, jenis kesalahan, jenis hukuman, syarat wajib kisos. Hari ini pula kita akan sambung berkenaan dengan topik pembunuhan secara berkumpulan. Okey. Pembunuhan secara berkumpulan, jika sekumpulan orang melakukan pembunuhan meskipun berlainan cara yang dilakukan untuk mencederakan mangsa, tetap dihukumkan kisos semuanya. Okey. Jika pembunuhan ni dibuat secara berkumpulan, tapi dalam kumpulan tu mungkin beberapa orang cara dia bukan membunuh, mungkin cara dia mencederakan ke, ataupun dia menghilangkan anggota ke, tapi hasil jenayah berkumpulan tu menyebabkan mangsa tu terbunuh, hilang nyawanya, maka sekumpulan tu dihukumkan kisos semuanya. Sama, maksudnya dihukum mati. Sebab hasil mangsa yang dibuat tu terbunuh, hilang nyawa, maka sekali kisosnya hukumannya bunuh juga. Walaupun ada di antara ahli kumpulan tu cuma cara dia cuma mencederakan ke apa ke, tidak sampai membunuh, maka semua sekali dihukumkan bunuh. Okey. Wajib kisos dengan sebab kecederaan. Wajib kisos dengan kecederaan. Dikenakan hukuman kisos ke atas pelaku yang mencederakan, seperti mematahkan atau melukakan anggota badan seseorang. Boleh jadi juga hukuman kisos bagi sebab mencederakan. Tadi sebelum ni kita berbincang tentang hukuman kisos bagi kesalahan membunuh. Tapi bagi sebab yang lain pun, seperti sebab kecederaan pun, boleh dijatuhkan hukuman kisos juga, hukuman balas. Contohnya, contoh perbuatan mencederakan iaitu mematahkan atau melukakan anggota badan seseorang. Kalau dia dah patahkan tangan kanan mangsa, maka penjenayah itu pun perlu dipatahkan tangan kanannya juga. Kalau penjenayah itu melukakan pada dada mangsa, maka penjenayah itu pun perlu dilukakan pada dada penjenayah itu. Begitu juga jika menyebabkan seseorang hilang deria penglihatan, pendengaran atau rasa. Kiranya bab mencederakan ni dia luas, bukan setakat pada mematahkan ataupun melukakan anggota badan seseorang. Jika orang tu menghilangkan deria penglihatan pun termasuk dalam bab mencederakan.
Contohnya dia penjenayah tu pukul-pukul mangsa tu, maka tiba-tiba mangsa tu hilang penglihatan. Maka penjenayah itu pun perlu dihukum, perlu dihilangkan deria penglihatan. Syarat qisas dengan sebab kecederaan. Syarat hukuman qisas dengan sebab kecederaan ada 6 perkara. Kalau kita tengok sebelum ni, syarat qisas ada 4 kan. Kalau kita ulang balik sikit. Yang mana syarat qisas ni, syarat qisas ada 4. Yang pertama balik. Yang kedua ialah berakal. Yang ketiga ialah pembunuh bukanlah dalam kalangan ibu bapa dan ke atas. Dan yang keempat, orang yang dibunuh itu tidak kurang kedudukannya daripada yang membunuh dari segi agama dan kehambaan. Ini syarat yang asas lah bagi wajib qisas ni. Tetapi kalau syarat qisas bagi sebab kecederaan ditambah 2 perkara. Okay, kita boleh tengok. Yang pertama ialah sama jenis bahagian anggota badan. Sama jenis bahagian anggota badan. Yang kedua ialah anggota badan penjenayah dan mangsa dalam keadaan sihat dan berfungsi, iaitu tidak lumpuh. Okey. Kita ulang balik tadi tu. 4 daripadanya adalah sama seperti syarat qisas dengan sebab membunuh. 4 tadi balik, berakal, tidak pembunuhnya bukanlah dari kalangan ibu bapa dan ke atas, dan pembunuh tu mestilah tidak kurang, mestilah sama dah tambahan dia. Okey. Tengok syarat qisas dengan sebab kecederaan. Syarat hukuman qisas dengan sebab kecederaan ada 6 perkara. 4 daripadanya adalah sama seperti syarat qisas dengan sebab membunuh. Kalau kita lihat balik apa yang kita dah baca sebelum ni, syarat wajib qisas ni ada 4 ada 4. Kalau kita nak balik, yang pertama ni, syarat wajibnya ialah balik. Balik. Yang kedua ialah berakal. Yang ketiga ialah pembunuh bukanlah dalam kalangan ibu bapa dan ke atas. Dan yang keempat, orang yang dibunuh itu tidak kurang kedudukannya daripada yang membunuh dari segi agama dan kehambaan. Ini adalah 4 syarat wajib qisas yang sebab membunuh. Tetapi kalau sebab kecederaan ditambahkan lagi 2 perkara. Ditambahkan lagi 2 perkara. Kita tengok sini. Dan ditambah 2 syarat lagi untuk qisas dengan sebab kecederaan. Kita tengok apa yang ditambahkan tu. Pertama yang ditambahkan ialah sama jenis bahagian anggota badan. Ini syarat yang pertama yang ditambah. Syarat kedua yang ditambah ialah anggota badan penjenayah dan mangsa dalam keadaan sihat dan berfungsi, iaitu tidak lumpuh. Kita tengok syarat yang pertama yang ditambah ialah sama jenis bahagian anggota badan, seperti kalau kita tengok kesalahan jenayah yang dilakukan memotong kaki kanan. Maka hukuman qisas yang perlu dilaksanakan ke atas jenayah ialah memotong kaki kanan penjenayah. Maksud sama. Kalau penjenayah tu dia potong kaki kanan mangsa, maka hukuman qisas yang perlu diterima oleh penjenayah ialah dia potong kaki kanan ni juga. Sama. Kalau kesalahannya memotong telinga kiri, maka penjenayah tu menerima hukuman qisas, iaitu dipotong telinga kiri penjenayah. Dan kesalahan membutakan mata, maka dia hukuman yang terima
perlu dia butakan mata jenayah. Sama. Sama ikutkan kesalahan dia. Manakala yang kedua ialah anggota badan penjenayah dan mangsa dalam keadaan sihat dan berfungsi, iaitu tidak lumpuh. Syarat untuk melaksanakan hukuman kisos ni, hukuman kisos yang disebabkan kecederaan ni, perlu pastikan anggota penjenayah dengan mangsa tu dua-dua sihat. Jika dengan itu tidak dipotong tangan atau kaki yang baik, iaitu sihat, disebabkan dia memotong tangan atau kaki yang tidak dapat berfungsi. Maksudnya apa? Maksudnya ke sini, mangsa tu ada anggota yang cacat, lumpuh. Contohnya tangan kanan. Penjenayah ni dia potong, dia buat kesalahan jenayah, iaitu dia potong tangan kanan mangsa. Yang mana tangan kanan mangsa tu rupanya cacat. Maka perlu tak dia laksanakan kisos pula ke atas penjenayah tu? Maka tidak. Maka tak potong tangan kanan penjenayah, sebab penjenayah tu potong tangan kanan mangsa yang mana tangan kanan mangsa tu lumpuh, cacat, tak berfungsi. Tapi kalau penjenayah tu dia potong tangan kiri, yang mana tangan kiri mangsa tu sihat, maka barulah boleh dilaksanakan kisos terhadap penjenayah. Maka perlu dipotongkan tangan kiri penjenayah tu. Kisos anggota lumpuh dan syaratnya. Walau bagaimanapun, ada juga terdapat hukuman kisos yang dilakukan terhadap penjenayah yang mana anggota dia tidak berfungsi atau lumpuh. Pemotongan anggota yang lumpuh dan tidak berfungsi dikenakan kisos jika dia memotong anggota yang sihat dan berfungsi. Kalau kita tengok ayat sini, pemotongan anggota yang lumpuh dan tidak berfungsi dikenakan kisos. Maksudnya ini adalah yang ditujukan kepada penjenayah. Maksudnya penjenayah ni ada anggota yang lumpuh, cacat. Boleh laksanakan kisos terhadap penjenayah yang mana ada anggota yang lumpuh. Tapi dengan syarat penjenayah tu walaupun dia ada anggota yang lumpuh, yang cacat, tapi dia melakukan kesalahan yang mana dia telah potong anggota mangsa yang mana masih sihat lagi. Sebagai contoh mudah, Ustaz nak terangkan. Penjenayah ni tangan kanan dia lumpuh, cacat. Cacat. Tapi tangan kiri dia ni masih boleh berfungsi. Maka dia bolehlah buat jenayah kan. Biasanya kebiasaannya macam tu. Orang buat jenayah mesti dia orang yang kemampuan, yang mampu. Maksudnya masih anggota dia masih boleh digunakan. Seperti contoh yang Ustaz cakap tadi, penjenayah ni tangan kanan dia lumpuh, tapi tangan kiri dia berfungsi. Macam biasa, normal. Maka penjenayah ni dia buat kesalahan jenayah dengan cara apa? Dia potong tangan kanan mangsa. Yang mana mangsa ni orang yang sihat, anggotanya sihat, berfungsi. Maka kes macam tu boleh dikenakan, maka penjenayah tu boleh dikenakan hukuman kisos untuk memotong tangan kanan penjenayah tu, walaupun tangan kanan penjenayah tu lumpuh. Tetapi dengan syarat. Syarat ni kita akan perhatikan. Yang mana syarat yang pertama, jika dia potong anggota yang lumpuh, darahnya boleh berhenti menurut doktor pakar. Contohnya penjenayah ni yang mana tangan kanan lumpuh kan. Penjenayah ni dia dah potong tangan kanan mangsa yang mana sihat. Tangan kanan mangsa ni
Tangan kanan mangsa ni sihat, tapi tangan kanan penyayang ni cacat, lumpuh. Boleh dia kenakan hukum kisos, iaitu potong tangan kanan juga, walaupun tangan kanan lumpuh. Dengan syarat iaitu darahnya boleh berhenti. Ni mungkin adalah ini ada bahagian yang mana diteliti oleh pihak perubatan. Cek kalau tangan kanan dia ni, cek tangan kanan penjenayah ni yang mana dia lumpuh, cacat, dia cek darahnya ni boleh berhenti. Maksudnya boleh laksanakan hukuman kisos untuk potong tangan kanan penjenayah. Okey. Tapi kalau darahnya tidak berhenti, mengalir je, bermaksud kemungkinan tangan dia ni memang tangan yang lumpuh, tidak berfungsi dan tidak boleh laksanakan hukuman kisos. Tak boleh potong tangan kanan penjenayah tu. Tak boleh. Yang kedua pula, mangsa dia balas dengan tangan yang lumpuh atau tidak berfungsi. Maksudnya apa? Penjenayah ni dia dah potong tangan kanan mangsa yang mana berfungsi, tetapi tangan kanan penjenayah tu lumpuh. Kalau ikutkan nak laksanakan kisos kan, patutnya dia kena dua berfungsi kan. Anggota mangsa berfungsi, anggota penjenayah pun berfungsi. Tapi ni tak, ni dah lain. Tangan kanan mangsa ni elok fungsi, tapi tangan kanan penjenayah ni lumpuh, tidak berfungsi. Kan tak sama kan? Tetapi kalau si mangsa ni redha je, dia dah dia redha lah, penjenayah ni dah lah potong tangan kanan mangsa yang mana berfungsi, tapi nak laksanakan hukum kisos yang mana potong tangan kanan penjenayah yang mana tangan kanan penjenayah ni dah tak berfungsi. Dia redha je, tak apalah, bagi dia hukuman kisos potong tangan kanan dia, tangan kanan penjenayah yang mana tangan kanan penjenayah tu lumpuh dah. Dia terima je. Okay, dia redha. Maka bolehlah laksanakan hukuman kisos potong tangan kanan lumpuh bagi si penjenayah. Okey. Bagi syarat yang ketiga, mangsa tidak menuntut imbuhan, iaitu arsyun, kerana dia balas dengan tangan yang lumpuh atau tidak berfungsi. Okey, macam mana ni? Okey, ini bermaksud mangsa tidak meminta imbuhan ataupun bayaran. Boleh dikatakan seperti ganti rugi lah. Seperti ganti rugi disebabkan penjenayah tu telah menghilangkan anggota, telah memotong anggota mangsa yang berfungsi. Kalau mangsa ni tidak minta bayaran, tak menuntut apa-apa imbuhan daripada penjenayah, kerana penjenayah tu telah dibalas hukuman kisos, iaitu dengan tangan yang lumpuh atau tidak berfungsi. Maksudnya anggota penjenayah yang lumpuh tu telah dihukum kisos, telah dipotong. Maka mangsa tu, maka si penjenayah tu boleh dilaksanakan hukuman kisos terhadap anggota yang lumpuh tu. Dan dari sini ni tak ada dalam ni, kita boleh faham lah kat sini bahawa jika mangsa tu telah dipotong, anggota mangsa yang sihat tu, yang berfungsi tu telah dipotong oleh penjenayah, maka si mangsa tu ada dua pilihan. Iaitu mangsa ni boleh redha terhadap penjenayah tu. Redha apa? Bukan redha tidak dia balas hukuman. Dia redha bahawa penjenayah tu diterima hukuman, hukuman kisos, yang mana hukuman kisos tu dia cuma dia potong anggota penjenayah tu yang lumpuh. Walhal sebenarnya tak adil kan, tak sama kan.
anggota penjenayah ni dia potong yang lumpuh je. Yang lumpuh. Tapi anggota yang penjenayah potong pada mangsa ni anggota yang berfungsi. Tapi kalau mangsa tu redha, maka boleh dilaksanakan hukuman qisas tu. Okay. Pilihan kedua, kalau mangsa tu tak nak penjenayahan ni dilaksanakan hukuman qisas, maka mangsa ni boleh minta imbuhan daripada penjenayah, minta bayaran. Boleh dikatakan macam ganti rugi, macam ganti rugi daripada penjenayah tu, sebab penjenayah tu telah memotong anggota mangsa yang berfungsi tu. Baiklah, insya-Allah kita akan sambung pada masa akan datang dengan topik balasan qisas. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi?